Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa 7 malam anda bersama saya Syuhaidah Arifin. Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan menyiasat penyebaran gambar palsu Kapten pesawat MH370 yang hilang di Lautan Hindi, Kapten Zahari Ahmad Shah di laman sosial. Menurut Timbalan Menteri Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jailani Johari, dakwaan kononnya Kapten Zahari berada di hospital dalam keadaan parah mampu menimbulkan situasi negatif dalam kalangan waris penumpang pesawat berkenaan. Walaupun ada portal berita dan laman sesawang yang memaparkan notis tidak akan bertanggungjawab terhadap komen atau kenyataan yang disiarkan, mereka tetap tidak akan terlepas daripada peruntukan undang-undang sedia ada. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF meminta kerajaan mengkaji semula cadangan bahawa membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh ke Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Samsudin Bardan berkata, langkah itu perlu bagi memastikan jumlah warga asing yang dibawa masuk untuk bekerja di negara ini relevan dengan keadaan ekonomi semasa. Dengan keadaan ekonomi ketika ini dan kos mengkajikan pekerja asing semakin tinggi, majikan tidak memerlukan tenaga kerja tambahan sebegitu ramai. Kerajaan akan meminda 3 akta berkaitan hak penjagaan anak dan hak kepada harta sekiranya berlaku penukaran agama oleh seorang suami ataupun isteri. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri, akta berkenaan ialah Akta Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Antara isu-isu yang diketengahkan termasuk kebajikan dan penukaran agama. Proses pindaan terhadap 3 akta itu sedang dilakukan dan akan dibawa ke Parlimen Jun ini. Pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan turut diambil kira dalam pemilihan barisan Exco Kerajaan Negeri Kedah. Senarai berkenaan kemudian akan diserahkan kepada pejabat Tunku Sultan Kedah. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah, beliau akan mempersembahkan senarai berkenaan kepada jemaah pemangku Sultan Kedah dalam masa terdekat. Perkembangan luar negara. Seorang guru di Arab Saudi bertindak melepaskan tembakan melulu terhadap rakan sekerjanya di sebuah bangunan kerajaan menyebabkan 7 orang maut dan 3 cedera. Menurut laporan Saudi Gazette, penyerang merupakan seorang guru berumur 30 tahun, Abdullah Jabbar Al-Malki, menyerang guru-guru lain di jabatan yang sama menggunakan senapang AK-47. Kejadian berlaku berdekatan dengan sempadan Yaman. Negara-negara kuasa besar majoritinya telah bersetuju dengan perjanjian genjatan pemusuhan di Syria dan ia akan berkuat kuasa dalam tempoh seminggu. Ia bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan dengan segera ke bandar-bandar yang terkepung di Syria. Rundingan bersiri di Munich bagaimanapun gagal mencapai kata sepakat genjatan senjata atau menamatkan pengeboman di Rusia. Amerika Syarikat, Rusia dan berpuluh lagi negara bagaimanapun telah menyatakan komitmen menyokong peralihan kuasa politik apabila keadaan kembali stabil. Saudara, dengan itu sekian Semasa 7 untuk malam ini. Laporan penuh saksikan Nasional 8 kurang sejam dari sekarang. Saya Syuhaidah Arifin. Assalamualaikum.